Suka cita mengumumkan keberangkatan masuk Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihil kiram. Menghadap Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, patut mohon perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku untuk meneruskan acara majlis. Yang Berhormat Mulia Tengku, majlis kita pada pagi ini telah dihadiri oleh imam-imam dan juga mereka yang berada bersama-sama dengan kita. Patut mohon untuk mengalu-alukan kehadiran bersama-sama dengan kita hari ini Yang Berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Haji Nasruddin bin Haji Daud, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau Negeri Kelantan, Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Negeri Kelantan, Yang Berhormat Sahibul Fadilah Datuk Haji Ni Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Kelantan, Yang Berhormat Datuk Haji Cik Muhammad Rahim bin Haji Jusuh, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, Yang Amat Arif Datuk Abu Bakar bin Abdullah Kuti, Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan, Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk IR Dr. Zainai bin Muhammad, Ahli Majlis Agama Islam Kelantan, Yang berbahagia Datuk Haji Jaafar bin Ismail, Ahli Majlis Agama Islam Kelantan, Yang Amat Berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Rahman, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Yang Amat Berusaha Ketua-Ketua Jajahan yang diraikan para imam masjid, bandar dan mukim seluruh negeri Kelantan, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke Majlis Amanat Yang Berhormat Mulia Tengku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kepada imam-imam seluruh negeri Kelantan bagi tahun 1442 Hijri bersamaan 2021 Masih yang diadakan di Dewan Jamuan Utama Kompleks Kota Darul Naim pada hari yang berbahagia ini. Yang Berhormat Mulia Tengku dan para hadirin yang dimuliakan, memulakan acara dan bagi memohon keberkatan, majlis mohon mempersilakan Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Hanafizi bin Abdullah, Imam Besar Negeri Kelantan, untuk memimpin bacaan doa. Mohon dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya pada saat dan ketika yang penuh barakah ini, kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas limpahan keizinan-Mu dapat kami berhimpun menjayakan Majlis Amanah Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, kepada seluruh imam negeri Kelantan di suasana indah dan permai ini.
Allahumma ya alim ya aziz, kami rafa'kan tangan kehambaan memohon akan keberkatan majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Janganlah engkau jadikan pada diri kami dan majlis kami ini kebinasaan dan jauh daripada rahmatmu. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang bersyukur atas segala nikmatmu. Kurniakanlah kepada kami lisan yang sentiasa menyebut dan memuji segala pemberianmu, hati yang sentiasa menerima dengan redha segala kurniaanmu, anggota tubuh yang senantiasa taat dan patuh akan segala titah perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berkekalan, kesejahteraan yang berpanjangan, fikiran yang penuh pertimbangan, minda yang penuh kebijaksanaan, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Sesungguhnya perhimpunan kami ini adalah merupakan penyataan komitmen dan iltizam kami dalam usaha mendaulatkan ketinggian agama, membela ummah dan menjunjung tinggi ukhuwah dan persaudaraan. Justru kami mendambakan hidayah dan taufikmu untuk menyuluh kami ke jalan kebenaran, kejayaan, keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Hanafizi bin Abdullah, Imam Besar Negeri Kelantan atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Mulia Tengku dan para hadirin yang dimuliakan, seterusnya majlis mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Rahman, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan untuk mempersembahkan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menghadap Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Patik dan seluruh warga pentadbiran Maik, menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan junjung kasih di atas keberangkatan Yang Berhormat Mulia Tengku pada majlis yang begitu signifikan untuk kami serta warga-warga majlis dan juga masjid seluruh negeri Kelantan khususnya pada pagi yang berbahagia ini. Patik mohon ampuni perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku untuk Patik menyampaikan ucapan kepada para hadirin yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Yang Berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Haji Muhammad Nasaruddin bin Haji Daud, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan, Yang Berhormat Sahibul Samah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Datuk Haji Cik Muhammad Rahim bin Haji Yusof, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Yang Berhormat Sahibul Fadilah Datuk Haji Ni Abdul Kadir bin Haji Ni Muhammad, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Amat Arif Datuk Abu Bakar bin Abdullah Kuti, Ketua Hakim Syari'i Negeri Kelantan, Yang berbahagia Datuk-Datuk Ahli-Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Yang Amat Berusaha Ketua-Ketua Jajahan, Yang Amat Berusaha Ketua-Ketua Jabatan, para pegawai Maik, imam-imam bandar, jajahan dan seterusnya, imam-imam mukim, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran
atas segala nikmat keizinan dan kurnianya, dapat kita sama-sama memberi naungan yang sentiasa memberi naungan hidayah dan rahmatnya sepanjang masa, khususnya kepada kita yang berada pada majlis hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar, utusan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan ikutan sepanjang zaman. Majlis pada hari ini diadakan adalah untuk kita bersama-sama mendengar dan melazami amanat yang syarat dengan harapan dan pedoman yang akan dititahkan oleh Yang Bermulia Tengku Temenggung Kelantan, yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Pada bulan Februari yang lepas, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah meluncurkan laporan khas prestasi terimaan dan perbelanjaan bagi tahun 2020 yang menjadi sebahagian dokumentasi penting bagi warga kerja MAIK, kerana laporan ini adalah petanda aras prestasi pengurusan dan kecekapan pentadbiran kita khususnya. Lantas dari itu, peranan daripada tuan-tuan imam semua yang akan menjadi ejen penyebar laporan dan maklumat ini untuk disampaikan kepada semua pembayar zakat, penyumbang baitul mal, pewakaf yang sentiasa memilih MAIK sebagai destinasi menyempurnakan kewajipan beragama mereka. Dalam mendepani era ledakan digital yang memasuki fasa revolusi industri 4.0, maka peranan para imam juga perlulah diperkasakan dari masa ke semasa. Tugasan imam pada hari ini tidak sama dengan peranan pada 10 tahun yang dahulu. Cabaran yang begitu genting dan mendugakan ditambah dengan pandemik COVID-19, ia menuntut para imam semua untuk sentiasa bersedia menerima perubahan, terutamanya untuk mengadaptasikan normal baru dalam kehidupan seharian. Para hadirin yang saya hormati sekalian, menyadari bahawa media baru termasuk media sosial pada hari ini terlalu mengujakan semua masyarakat, maka kita juga tidak harus tertinggal dalam arus pemodernan ini. Peluang dan ruang yang ada dalam medium ini sepatutnya dimanfaatkan untuk kebaikan dan keuntungan agama. Pihak masjid khususnya perlu menggunakan media sosial semaksimal mungkin untuk menyampaikan maklumat dan sebaran, kerana platform ini sangat berkesan pada zaman sekarang. Pentadbiran MAIK akan terus memandu jawatankuasa masjid khususnya untuk menambahkan kemudahan ICT di masjid yang sedia ada. Selain dari bersemuka dengan ahli qaryah secara maya dan digital, sentuhan secara fizikal dan konservatif perlu diteruskan. Oleh itu, para imam yang ada pada hari ini yang dilantik sebagai duta bagi mewakili MAIK untuk menyampaikan sumbangan segera, agihan zakat, fidyah dan juga apa juga bantuan yang mereka memerlukan. Tugasan ini selain daripada menyempurnakan hasrat pentadbiran, ia juga menjadi medan untuk kita bertemu dengan masyarakat dan mengeratkan hubungan mereka dengan pihak masjid. Ia secara tidak langsung menjadi platform dakwah dan islah kepada masyarakat. Para hadirin sekalian, pentadbiran MAIK akan terus komited dan konsisten untuk memastikan setiap sumbangan terutamanya kepulauan zakat dapat diagihkan dengan lebih efektif dan holistik. Oleh itu, kita telah memperluaskan penggunaan teknologi dalam menyediakan platform atas talian dengan modul yang pelbagai untuk memudahkan pembayar melaksanakan kewajipan dan seterusnya kepada penerima zakat memohon bantuan. Pada tahun ini juga, dengan ampuni Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua MAIK, MAIK telah membuat penstrukturan baru bahagian dan unit dalam Ibu Pejabat MAIK. Ini jika dahulunya pengurusan masjid adalah sebuah unit di bawah bahagian agama, namun selepas penstrukturan baru ini, pengurusan masjid diletakkan sebagai sebuah bahagian baru yang diketuai oleh Imam Besar Negeri Kelantan. Ini adalah isyarat bahawa kita akan terus memperkasakan pengurusan masjid supaya lebih cekap dan efektif. Antara bidang keberhasilan awalnya adalah proses penyambungan dan pelantikan pegawai dan kaki tangan masjid akan dipercepatkan urusannya. Para hadirin sekalian,
di akhir ucapan ini saya mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai dan kaki tangan yang bertukar lumus dalam menjayakan majlis amanat pada pagi ini. Sesungguhnya usaha kita ini dalam mentabatkan institusi agama Islam di Kelantan nescaya akan diberi ganjaran dan kebaikan dan keberkatan dari Ilahi nanti, insya-Allah. Yang Berhormat Mulia Tengku, sekian saja persembahan ucapan Patik pada majlis ini. Patik dan warga kerja MAIK menjunjung kasih yang tidak terhingga di atas keberangkatan Yang Berhormat Mulia Tengku ke majlis amanat yang dipertua Tengku Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Rahman, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atas persembahan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormat ta'zimnya mohon untuk mempersilakan Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggong Kelantan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan untuk menyampaikan titah amanat kepada imam-imam seluruh negeri Kelantan. Dengan ta'zimnya mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, seinfinity lafaz syukur kita dipanjatkan ke hadrat Ilahi Tuhan pemberi rahmat dan maghfirah yang memberikan peluang kepada kita semua untuk bersama dalam majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua para anbiya, pemimpin dan pedoman untuk seluruh umat manusia. Saya mulakan amanat ini dengan merakamkan penghargaan kepada semua imam dan para pegawai masjid sekalian yang terus istiqamah menjadi frontliners dalam masyarakat untuk membawa agenda mertabatkan agama dan membangunkan ummah sepanjang masa. Ingin juga saya memohon maaf kepada saudara-saudara sekalian kerana pada awalnya rancangan diadakan pertemuan sebegini sepatutnya diadakan minggu awal, walau bagaimanapun disebabkan oleh beberapa perkara yang tak dapat dielakkan, saya tidak dapat hadir. Alhamdulillah hari ini saya dapat hadir untuk bersama-sama meluangkan masa dan memberi amanat kepada saudara-saudara sekalian. Umum sedia maklum bahawa pegawai masjid merupakan wakil kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, yang telah ditauliah oleh Kebawahduliah Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima, Sultan dan Yang di-Pertuan bagi Negeri Kelantan Darul Naim, untuk mengetuai, mengurus dan mengimarahkan masjid di setiap mukim. Imam dan para pegawai adalah bertanggungjawab untuk mengurus dan mengimarahkan masjid serta memainkan fungsi masjid sebagai rumah Allah untuk menyemai dan menyuburkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan para jemaah dan ahli mukim berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan selari dengan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa hadirin yang dihormati sekalian.
Sebagaimana sedia maklum, Wahiduli Tuanku Al-Sultan Kelantan adalah naungan kita bersama yang sentiasa meletakkan keutamaan kepada amalan agama dan bersikap neutral dalam pendirian berpolitik. Maka kita seharusnya tidak menjadikan masjid sebagai medan untuk orang berkempen atau tujuan kepartian dalam apa jua acara yang dianjurkan. Ia selaras dengan garis panduan yang telah dikeluarkan kepada semua pegawai masjid untuk menjaga etika selaras dengan menghormati institusi dan kedaulatan sistem raja berperlembagaan dan raja sebagai ketua agama bagi sebuah negeri. Pada masa ini, negara kita dan tidak terkecuali negeri Kelantan sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 yang telah menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan prosedur operasi standard SOP dan peraturan-peraturan yang telah mengubah norma kehidupan yang sebelum ini kepada norma yang baru. Ini termasuklah SOP-SOP dan ketetapan-ketetapan di masjid, surau dan musola yang dikeluarkan oleh MAIK dari semasa ke semasa. Keadaan ini menuntut para pegawai masjid untuk memainkan peranan yang lebih berkesan dan profesional dalam memastikan aktiviti-aktiviti pengimarahan masjid terus berjalan mengikut semua SOP dan ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pihak MAIK khususnya dan pihak Majlis Keselamatan Negara amnya. Pihak masjid perlu mempunyai petugas yang khusus dan mencukupi untuk memastikan segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MAIK dilaksanakan dan dipatuhi oleh para jemaah. Demi untuk mewujudkan suasana yang terbaik pada masa kini untuk pendidikan pematuhan SOP, maka pihak pengurusan MAIK telah mengambil inisiatif untuk melancarkan pegawai penjarakan fizikal yang akan menjadi duta di pejabat dan masjid bagi memastikan pematuhan SOP dapat dijayakan dengan sempurna. Semoga dengan pelantikan pegawai penjarakan fizikal ini dapat menjamin keselamatan bersama khususnya dalam kita berlawan dengan virus COVID yang melanda. Pihak MAIK sentiasa memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masjid untuk mewakili MAIK sebagai institusi yang mengagihkan dana bantuan-bantuan yang disalurkan kepada golongan yang terkesan dengan penuranan COVID-19 di mukim masing-masing. Program prihatin MAIK COVID-19 telah dilancarkan pada seawal Mac 2020 di mana MAIK telah menyalurkan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 4.2 juta bagi bantuan kepada asnaf melalui Masjid Negeri, Bandar Jajahan dan mungkin seluruh negeri Kelantan. Dan baru-baru ini MAIK telah menyalurkan lagi sejumlah peruntukan ringgit Malaysia 1.2 juta kepada setiap masjid negeri, bandar, jajahan dan mukim untuk tujuan yang sama. Ini membuktikan kepercayaan yang tinggi pihak MAIK kepada para imam dan pegawai masjid negeri, bandar, jajahan dan mukim sebagai wakil dan duta pihak MAIK bagi memastikan golongan yang asnaf mendapat pembelaan. Selain itu, pihak MAIK juga melaksanakan agihan-agihan lain seperti bantuan persekolahan, bantuan membaiki rumah dan lain-lain melalui masjid mukim. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebahagian fungsian masjid juga adalah dalam menguruskan sumbangan awam. Pihak masjid terlibat untuk menguruskan kutipan tabur derma dengan jumlah dana yang agak besar hasil daripada sumbangan dermawan di kalangan masyarakat setempat maupun agensi yang tampil menyampaikan sumbangan. Hasil daripada sumbangan itu juga pihak masjid akan memanfaatkan untuk melaksanakan program pengimarahan, utiliti dan kemudahan, pembangunan masjid dan kebajikan anak mukim. Dalam hal ini, saya menyeru kepada para pegawai masjid agar sentiasa menjaga integriti dalam memastikan dana ini diuruskan dengan sempurna
dan beramanah. Pihak pengurusan MAIK tidak akan teragak-agak dan bertolak ansur terhadap sebarang salah laku yang melibatkan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid di dalam pengurusan dana ini. Mutakhir ini, kita menerima banyak aduan berkenaan salah urus keuangan masjid yang terima dan memerlukan siasatan lanjut. Malah ada di antaranya telah tersenarai dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hal ini boleh memberi impak yang negatif terhadap institusi masjid dan juga MAIK secara tidak langsung. Kelemahan ini berpunca daripada sikap pegawai-pegawai masjid itu sendiri yang terlalu mengambil mudah akan hal ehwal pengurusan keuangan masjid, di samping kurangnya ilmu pengetahuan tentang pengurusan keuangan. Antara tata cara yang tidak dipatuhi ialah rekod terimaan dan bayaran tidak disediakan dengan lengkap, resip pembelanjaan tidak disimpan, urusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada ahli jawatan kuasa tanpa pemantauan, dan mesyuarat ahli jawatan kuasa tidak diadakan mengikut jadual yang ditetapkan. Justru itu, MAIK telah bersetuju untuk meneruskan kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan, Kelantan bagi mengadakan kursus pengurusan dan keuangan masjid. Kerjasama ini telah mula dijalankan sejak tahun 2018 yang melibatkan dua jajahan. Pada tahun 2021, MAIK telah mendapat peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 400,000 daripada dana wang ihsan negeri Kelantan bagi meneruskan kursus ini kepada semua pegawai masjid di seluruh negeri Kelantan. Melalui kerjasama tersebut, UiTM telah menyediakan modul lengkap pengurusan dan keuangan masjid beserta software sistem perakuntan bagi memudahkan pihak masjid dalam menyediakan laporan keuangannya. Diharapkan dengan pelaksanaan kursus ini, pegawai masjid dapat mengaplikasikan dalam setiap aktiviti di masjid tanpa gagal. Para hadirin yang dihormati sekalian, selain daripada hal ehwal dalam masjid, imam dan pegawai masjid juga adalah bertanggungjawab untuk menyelia dan memastikan tanah-tanah perkuburan Islam berada dalam keadaan bersih, ceria dan selamat serta tidak diceroboh oleh mana-mana pihak. Memelihara tanah perkuburan itu merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan setiap umat Islam, apatah lagi kawasan perkuburan yang telah ratusan tahun. Datuk-datuk, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, menyelusuri tahun 2020 yang agak mencabar dan menduga kita semua, ditambah dengan getirnya tekanan ekonomi dunia dan negara berdepan pandemik COVID-19, maka Majlis Agama Islam dan Azdat Istiadat Melayu Kelantan MAIK terus mengorak langkah yang proaktif dan progresif dalam memastikan aktiviti dakwah untuk mendaulatkan agama Islam terus berkembang dan secara menyeluruh di negeri Kelantan. Pemberian tauliah mengajar kepada guru agama yang berkelayakan serta pelaksanaan aktiviti dan program dakwah kepada masyarakat orang asli melalui program yang dianjurkan oleh unit dakwah, iaitu misalnya satu masjid angkat pos orang asli, membuktikan kecaknaan pihak MAIK khususnya dalam menjaga kebajikan masyarakat orang asli Muslim supaya dapat mempelajari ilmu agama Islam dengan mengikut aktiviti dan program dakwah yang diadakan di masjid dan surau. MAIK juga membuka peluang mana-mana masjid di negeri Kelantan untuk menjadikan masjid dan surau sebagai masjid dan surau angkat di pos orang asli. Sebagai nazir kepada tanah perkuburan Islam di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK juga telah menyediakan satu garis panduan bagi pengurusan tanah perkuburan Islam negeri Kelantan, yang mana ianya akan dijadikan rujukan dan peraturan yang boleh digunakan pakai untuk mengurus tanah perkuburan Islam secara sistematik selaras dengan peredaran zaman. Hal ini juga mampu memaksimumkan penggunaan tanah yang diwakafkan untuk tanah perkuburan Islam, seterusnya menjimatkan ruang dan memperlihatkan keindahan Islam itu tersendiri.
Imam Tua Masjid Bandar dan Jajahan telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras hal berkaitan sumbangan dan peruntukan penyelenggaraan di seluruh tanah perkuburan Islam di Kelantan. Penyelarasan tugas ini dapat membantu MAIK dalam mengenal pasti mana-mana tanah perkuburan Islam yang harus diberi keutamaan, diperindah dan dibangunkan sehingga dapat diwujudkan satu model tanah perkuburan Islam contoh di negeri ini. Sehubungan dengan itu, pihak MAIK telah memperuntukkan sebanyak RM350,000 pada tahun 2021 bagi tujuan keceriaan dan kebersihan tanah perkuburan Islam di negeri Kelantan. Sebagai makluman juga, pihak MAIK sedang dalam usaha merangka dan melaksanakan projek perkuburan terancang dengan peruntukan berjumlah RM3 juta yang akan dilaksanakan di dua lokasi pilihan, iaitu di Tanjung Cat, Kota Baru dan di Rantau Panjang. Projek ini akan menjadi perintis untuk menjadikan tanah perkuburan Islam sebagai model yang menarik dan akhirnya memberikan imej yang baik kepada agama itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin beralih pula kepada tajuk yang tidak kurang penting kepada kita semua, yang juga menjadi salah satu core business kepada MAIK, iaitu zakat. Kelesuan ekonomi dunia dan negara sangat memberikan kesan kepada kita semua. Ketakutan ini tidak dapat disembunyikan apabila melihat data petunjuk ekonomi yang negatif, pengangguran meningkat dan kehilangan punca pendapatan, yang semuanya ini disebabkan oleh pandemik COVID-19. Namun begitu, keadaan gawat tersebut tidak mematahkan semangat MAIK untuk terus bergerak secara proaktif dan progresif bagi menjayakan perancangan yang telah disusun rapi, terutama dalam pengurusan zakat MAIK. MAIK tetap komited untuk meningkatkan jumlah kutipan zakat di negeri Kelantan menerusi pelbagai program dan promosi demi menyalurkan bantuan kepada para asnaf di negeri ini. Pengurusan zakat di MAIK dilihat lebih efektif dengan kewujudan kaunter Baitulmal di masjid-masjid bandar dan jajahan yang telah banyak membantu meningkatkan jumlah kutipan zakat di negeri Kelantan. Alhamdulillah, kutipan zakat MAIK menunjukkan peningkatan yang membanggakan pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Pada tahun lepas, MAIK telah menerima kutipan wang zakat sebanyak ringgit Malaysia 202,654,986 berbanding ringgit Malaysia 194,917,116 pada tahun 2019, yang mana menunjukkan peningkatan yang agak ketara, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 7,737,870 atau peningkatan sebanyak 3.8%. Peningkatan jumlah terimaan zakat ini sudah pasti memberikan kesan yang sangat signifikan kepada MAIK, khususnya dalam merancang dan menyusun program agihan kepada para asnaf. Peningkatan jumlah zakat ini juga menunjukkan keberkesanan strategi MAIK dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kewajipan berzakat. MAIK tetap komited untuk terus merangka, merencana dan menerbitkan idea-idea baru demi membela nasib para asnaf di negeri Kelantan. Pada tahun ini, saya difahamkan unit zakat telah merancang dan melakar beberapa strategi promosi untuk mengoptimalkan kutipan zakat, termasuklah melalui skim potongan gaji EPTG, taklimat-taklimat dan sesi ceramah, iklan-iklan promosi melalui radio dan media massa, kempen kesedaran berzakat melalui khutbah Jumaat dan pembukaan kaunter zakat di pasaraya dan di tempat-tempat tumpuan ramai. Seperti yang diketahui umum, kurang lebih seminggu sahaja lagi kita bakal menyambut 1 Ramadan 1442 Hijrah yang dijangkakan pada 13 April 2021 Masihi. Sehubungan dengan itu, MAIK telah menyusun langkah awal dan bersiap sedia untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik
kepada masyarakat khususnya dalam pengendalian zakat fitrah pada tahun ini. Perkhidmatan yang cemerlang telah ditonjolkan oleh para amil zakat MAIK pada tahun 2020 sehingga membawa kepada peningkatan 10% jumlah terimaan zakat fitrah berbanding tahun sebelumnya, iaitu daripada ringgit Malaysia 8,481,475 kepada 9,311,762. Saya optimis kita mampu untuk meneruskan lagi kecemerlangan tersebut pada tahun ini, insya-Allah. Pengurusan dan pengendalian kutipan dan agihan zakat yang cekap bakal membuahkan hasil yang terbaik. Saya berharap agar tuan-tuan imam dan semua amil zakat MAIK dapat menjalankan amanah yang diberi dengan sebaiknya, khususnya dalam pengelolaan zakat fitrah dalam bulan Ramadan tidak lama lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan MAIK sentiasa komited dan menyampaikan perkhidmatan terbaik khususnya dalam menjalankan amanah untuk agihan kumpulan wang zakat kepada asnaf. Wang zakat yang dikutip akan diagihkan kepada 8 golongan asnaf yang layak menerima zakat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Taubah ayat 60 yang bermaksud. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil-amil yang mengurus zakat, mu'alaf, hamba-hamba untuk memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang fisabilillah untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan musafir yang terputus bekalan dalam perjalanan. Yang demikian itu merupakan satu ketetapan hukum dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pihak MAIK telah merancang dan menyusun program-program agihan zakat bagi tahun 2021 dan telah menyediakan peruntukan yang khusus bagi pelaksanaan pada tahun ini. Program-program tersebut telah dirangka dan memenuhi keperluan asnaf dalam berbagai aspek seperti sosial, kesihatan, pendidikan, dakwah, ekonomi dan lain-lain. Pihak MAIK dengan sedaya upaya akan memastikan agihan zakat sampai kepada golongan sasar berdasarkan program-program yang telah ditetapkan. Melestarikan agihan zakat, itulah hasrat dan azam pihak MAIK pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dalam mempertingkatkan usaha dalam mengagihkan zakat kepada 8 golongan asnaf. Bagi mencapai tujuan tersebut, beberapa inisiatif telah disusun. Antaranya adalah dengan menambah baik sistem teknologi maklumat sedia ada dan membangunkan sistem baru yang relevan dengan keadaan semasa supaya proses bantuan dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik. Sistem semakan bantuan asnaf SSBA telah dilancarkan bagi memberi kemudahan kepada asnaf untuk menyemak status permohonan mereka. Tidak terhenti di situ sahaja, pihak MAIK kini sedang membangunkan satu sistem supaya permohonan dan proses bantuan dapat dibuat secara atas talian dan ia dijangka siap insya-Allah pada bulan Mei 2021. Selain daripada itu, satu aplikasi jejak asnaf akan turut dibangunkan dalam masa terdekat bagi memudahkan orang ramai untuk melaporkan isu-isu kemiskinan secara terus dan segera kepada pihak MAIK. Untuk makluman para hadirin sekalian, MAIK telah melalui peranan imam dan institusi masjid sedaya upaya hendaklah mengambil langkah yang proaktif bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik untuk memberi bantuan berdasarkan keperluan mereka. Sekiranya peranan ini dapat dimainkan dengan baik oleh semua pihak, sekaligus ia akan meletakkan MAIK sebagai agensi mengurus zakat yang unggul dan seterusnya berupaya menjadi mercu tanda dalam kerangka memacu agenda pengurusan kemiskinan di negeri Kelantan. Tidak dapat dinafikan juga, pada masa yang sama, institusi masjid akan dilihat memiliki peranan dalam konteks sosial, prihatin, cakna dan berada dekat dengan masyarakat, terutama golongan yang memerlukan. Penubuhan sukarelawan MAIK yang diletakkan di bawah pengawasan Imam Masjid Bandar dan Jajahan merupakan salah satu inisiatif dan bukti keseriusan
MAIK dalam memastikan tiada lagi golongan yang memerlukan ceticir daripada perhatian kita. Sukarelawan ini bertindak sebagai mata dan telinga MAIK di setiap jajahan dan mukim bagi memastikan mereka yang memohon bantuan zakat itu ditapis dan dinilai secara teliti dengan cara turun padang, di samping berperanan untuk menjejaki golongan asnaf 8 ini. Dengan kewujudan sukarelawan MAIK ini juga proses pemutihan bantuan bulanan fakir miskin dapat dilaksanakan dengan menyeluruh bagi mengenal pasti serta memaskinikan status menerima yang benar-benar layak menerima bantuan zakat MAIK, sentiasa mengalu-alukan kerjasama daripada semua pihak yang ingin tampil untuk menyalurkan maklumat berkenaan asnaf kepada MAIK bagi membolehkan bantuan yang sewajarnya disalurkan kepada golongan yang berkenaan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak dan menyuruh semua pihak agar kita dapat berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan golongan asnaf terbela dan menerima bantuan yang selayaknya. Sesungguhnya gabungan jitu utuh daripada semua pihak mampu menghasilkan satu natijah yang terbaik untuk memanfaatkan umat Islam di negeri Kelantan. MAIK bersedia menerima apa jua cadangan dan pandangan daripada mana-mana pihak bagi membantu untuk mempertingkatkan keupayaan dalam penyaluran bantuan demi kesejahteraan rakyat khususnya di negeri Kelantan. Hadirin yang dihormati sekalian, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang bermaksud, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagaimana membayar fidyah, iaitu memberi makanan orang miskin. Mengambil inspirasi daripada ayat di atas, MAIK yang saban tahun menjadi agensi menguruskan fidyah, pada hari ini akan mengagihkan bayaran fidyah kepada para imam masjid, bandar dan jayahan seluruh negeri Kelantan. Sejumlah ringgit Malaysia 510,000 diperuntukkan pada tahun ini, di mana setiap masjid bandar dan jayahan akan menerima ringgit Malaysia 30,000 bagi tujuan tersebut. Peruntukan ini telah bertambah sebanyak ringgit Malaysia 20,000 berbanding tahun 2020. Diharapkan semua peruntukan ini dapat diagihkan pada Ramadan ini kepada asnaf fakir miskin yang memerlukan di seluruh jajahan. MAIK melalui unit mal dan sumber am dalam usaha untuk mengembang, mempromosi dan menawarkan produk wasiat dan hibah di bawah pengurusan MAIK. Walaupun hal ini tidak menjadi sesuatu perkara yang popular dan pilihan utama, tetapi hal ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, terutamanya apabila kita berhadapan dengan jumlah wang yang terbeku akibat tiada pewaris dan wasiat yang dianggarkan bernilai sekitar ringgit Malaysia 70 bilion dalam negara pada masa kini. Dana awam Baitul Mal juga akan terus diperkasakan untuk memastikan kelompok yang memerlukan bantuan daripada majlis namun tidak tergolong di kalangan asnaf yang layak turut menerima bantuan melalui dana ini juga. MAIK telah menyalurkan sejumlah ringgit Malaysia 50,000 melalui Ketua Jajahan Pasir Mas untuk diagihkan kepada mangsa tanah runtuh di Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas pada 17 Februari 2021 yang lepas. Sejumlah 31 mangsa tanah runtuh tersebut telah menerima bantuan dana awam Baitul Mal MAIK yang telah diagihkan oleh Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas pada 16 dan 17 Mac yang lepas. Semoga dana awam Baitul Mal ini akan terus berkembang melalui promosi dan hibahan oleh para imam dan pegawai semua agar lebih ramai masyarakat yang bukan di kalangan asnaf turut mendapat bantuan melalui dana ini. Hadirin-hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK adalah satu-satunya badan yang menjaga amanah pewakaf, menguruskan harta wakaf mengikut hukum syarak dan juga perundangan, khususnya melibatkan pendaftaran tanah-tanah wakaf, masjid mukim dan tanah-tanah wakaf perkuburan Islam di seluruh negeri Kelantan. Selaras dengan fikah semasa, MAIK juga telah memperkenalkan produk wakaf tunai MAIK.
yang mana sumbangan wakaf tunai yang diwakafkan itu ditukarkan kepada harta kekal terlebih dahulu untuk manfaat yang berterusan. Antara projek yang telah dilaksanakan ialah seperti sumbangan alat-alat kesihatan seperti mesin ultrasound, mesin kardiotografi, mesin pemeriksaan tanda vital dan pesakit neonat, katil pesakit, mesin penyedut mukus, kerusi roda dan kerusi menunggu pesakit. Selain daripada itu, wakaf tunai turut memberi manfaat untuk pendidikan, menerusi wakaf buku kepada pelajar sekolah, perpustakaan dan masjid-masjid. Terbaru, wakaf tunai turut menyantuni penduduk di pendalaman jajahan Kuala Krai dengan pelaksanaan projek wakaf tanda air bagi membekalkan sumber air bersih kepada hampir 2,000 orang penduduk setempat. Mai mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak, terutama sekali rakan wakaf Mai yang telah menginfakkan harta untuk diwakafkan demi pembangunan masyarakat dan sosio-ekonomi, terutama sekali kepada golongan asnaf. Para hadirin sekalian, Information Technology (IT) dan Information Communication Technology (ICT) mempunyai peranan besar di dalam memastikan perkhidmatan MAIC terus berlangsung tanpa batasan. Pandemik COVID-19 telah menyaksikan satu lonjakan penggunaan ICT berskala besar di seluruh dunia, memaksa semua golongan menggunakan teknologi tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Komunikasi rangkaian diperhebatkan dengan gabungan aplikasi yang direka cipta bagi menyesuaikan keperluan tanpa bersemuka bagi melengkapkan kitaran hidup manusia. MAIC khususnya melalui perkhidmatan atas talian telah membantu meningkatkan kutipan zakat pada tahun 2020 dengan baik. Pada tahun lepas, buat pertama kalinya MAIC memperkenalkan kutipan zakat fitrah atas talian melalui kaedah bayaran e-payment MAIC secara debit kredit dan penggunaan QR code telah mencatatkan sebanyak 29,565 transaksi pembayaran jumlah kutipan juga melonjak hampir 1 juta dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kutipan zakat-zakat lain melalui perkhidmatan e-zakat payment, MAIC dan internet banking sebanyak 59,749 transaksi bayaran telah dilaksanakan melalui platform ini dengan jumlah kutipan keseluruhan ringgit Malaysia 22,470,766 berbanding 19,182 transaksi bayaran dengan kutipan ringgit Malaysia 12,222,909 bagi tahun 2019. Jika dilihat, bilangan transaksi bayaran meningkat lebih 3 kali ganda dengan peningkatan hasil sebanyak ringgit Malaysia 10 juta daripada tahun sebelumnya. MAIC juga telah memperkenalkan bayaran fidyah secara atas talian pada awal Ramadan tahun lepas. Juga telah mencatatkan kutipan yang amat baik berjumlah ringgit Malaysia 249,925 dan 50 sen dengan bilangan transaksi sebanyak 1,417. Begitu juga dengan bayaran wakaf tunai sebanyak 3,145 bilangan transaksi telah dibuat secara atas talian pada tahun lepas dengan jumlah kutipan sebanyak ringgit Malaysia 300,900. Analisa kepada jumlah pengunjung ke portal rasmi, MAIC juga mencatatkan kadar peningkatan yang tinggi iaitu sebanyak 50% bermula PKP dilaksanakan bagi tempoh perintah kawalan pergerakan berlangsung. 557,643 hit access telah dibuat ke portal MAIC sehingga 21 Mac 2021. 1,849,696 akses telah dicatatkan. Di antara sistem yang mendapat akses tertinggi ialah sistem semakan bantuan asnaf, 246,379 akses, e-khutbah 140,253 akses, sistem permohonan bantuan PT online 68,775 akses, aplikasi kalkulator zakat 61,844 akses dan sistem e-zakat 54,357.
Ini membuktikan masyarakat telah menerima perkhidmatan elektronik MAIC untuk dijadikan sebagai platform rujukan mereka. Selain daripada itu, MAIC juga telah menyediakan infrastruktur multimedia di masjid-masjid, bandar dan jajahan dan mungkin masjid bandar telah dilengkapi dengan sistem multimedia bermula tahun 2013. Manakala masjid-masjid mungkin telah dimulakan pada tahun 2017. Masjid-masjid boleh membuat permohonan kepada MAIC untuk mendapatkan sistem multimedia, skrin layar, LED projector dan TV bagi tujuan paparan khutbah, paparan digital. Imam-imam mestilah up to date dan moden di dalam berdakwah bagi memastikan dakwah yang disampaikan boleh diterima oleh semua golongan dengan menggunakan manfaat teknologi. Kita perlu mara ke depan dan berani mencuba teknologi yang sesuai bagi tujuan dakwah Islamiah. Zaman teknologi sekarang amat mementingkan kepada kualiti penyampaian. Data merupakan aset terpenting dunia. Jika dulu kita beranggapan petroleum atau minyak merupakan hasil galian yang membawa pulangan lumayan, tetapi di zaman digital ini, data is the new oil. Data-data yang diproses akan menghasilkan maklumat yang boleh membawa hala tuju ekonomi dunia dan menghasilkan keuntungan yang sangat lumayan. Maka perspektif kita kepada teknologi maklumat perlu berubah dengan peredaran masa. Orang sanggup berbuat apa sahaja bagi mendapatkan data. Pencerobohan cyber oleh penggodam tidak lain hanya untuk mendapatkan data atau maklumat boleh membawa keuntungan kepada mereka dalam sekelip mata. Oleh itu, selain kita rancak dalam menggunakan teknologi, harus kita berhati-hati mengenai keselamatan penggunaan. Bagi keperluan keselamatan data dan kerangkaian, MAIC mempunyai pusat data tersendiri dan di dalam fasa akhir menyiapkan Data Recovery Center yang bertempat di Kompleks Islam Jubilee Perak, Panji. Hadirin yang dikasihi sekalian, sempena dengan majlis hari ini, MAIC akan melancarkan dua inovasi terbaru kami iaitu sistem e-pembayar dan aplikasi MyMAIC Dashboard yang dibangunkan sepenuhnya secara in-house bagi sistem e-pembayar. Kami memperkenalkan kaedah One Stop Center dan kaedah Single Sign-On SSO yang membolehkan pelanggan pembayar mengakses kepada satu platform sistem dan satu ID sistem sahaja bagi menyelesaikan beberapa keperluan perkhidmatan MAIC. Untuk versi pertama ini, pembayar zakat dan pewakaf boleh membuat semakan penyata tahunan mereka, boleh mencetak atau menyimpan semakan di dalam bentuk digital dokumen untuk rujukan. Kami juga menyediakan modul permohonan wa'ad di mana pembayar zakat yang membuat bayaran melalui apa-apa kaedah bayaran seperti bayaran di kaunter MAIC, di kaunter Baitul Mal, di masjid-masjid bandar dan jajahan dengan membuat bayaran secara potongan gaji bulanan, potongan zakat bulanan atau bayaran secara atas talian e-zakat payment boleh membuat permohonan wa'ad tersebut. Dengan syarat bayaran mereka adalah ringgit Malaysia 1,000 dan ke atas dengan kadar wa'ad sebanyak 25%. Manakala aplikasi kedua adalah aplikasi MyMAIC Dashboard. MyMAIC Dashboard merupakan aplikasi data dashboard yang dibangunkan memaparkan hasil kutipan dan agihan MAIC secara real time. Paparan output real time ini dibuat berdasarkan daripada data terimaan resit bagi kutipan zakat dan data bayaran voucher yang telah dibuat bagi agihan zakat. Hasilnya kita paparkan satu master data dashboard yang tulus kepada pembayar zakat MAIC. Kedua-dua aplikasi ini boleh diakses di portal rasmi MAIC. Kami mengharapkan dengan adanya dashboard real time ini akan meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat kepada MAIC. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hargai sekalian. Pada akhirnya saya ingin umumkan pada semua imam masjid, bandar jajahan, masjid mukim seluruh negeri bahawa pihak MAIC akan terus menjaga kebajikan dan kemaslahatan para petugas dan kaki tangan masjid. Oleh itu, pentadbiran MAIC dalam fasa akhir untuk memuktamadkan kenaikan allowance pada kaki tangan masjid yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga.
Selain itu, sebagai perlindungan diri kepada semua kaki tangan masjid, pihak pengurusan MAIK juga telah bersetuju untuk mencarum dalam takaful perlindungan kepada semua kaki tangan masjid. Ini adalah untuk memastikan semua kaki tangan masjid dapat melaksanakan tugas dengan baik, yang lebih penting, dan perlindungan takaful sepanjang masa. Majlis amanat ini akan menjadi titik penting untuk kita terus berganding bahu dalam menjayakan agenda visi dan misi MAIK selaras dengan peruntukan dalam Enactment MAIK bilangan 4 tahun 1994. Pelan strategik MAIK 2020-2030 turut menggariskan beberapa kerangka strategik yang tuntas dan anjal, khususnya dalam berhadapan dalam suasana ketidaktentuan yang berlaku pada hari ini. Segala perancangan dan strategi yang disusun tidak akan berjaya tanpa ada kerjasama dan sinergi oleh semua pihak. Rangkuman penting daripada amanat dapat disimpulkan dengan beberapa intipati penting, antaranya: yang pertama, memperkasa peranan imam-imam dan pegawai masjid untuk menjadi lebih kompeten, berintegriti dan beramanah. Yang kedua, mengupayakan fungsi masjid khususnya melalui pentadbiran yang profesional dan cekap. Yang ketiga, menjadi ejen dan duta MAIK dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat dengan lebih berkesan dan efektif. Yang keempat, sentiasa mematuhi garis panduan dan SOP yang dikeluarkan demi menjaga kemaslahatan awam. Yang kelima, menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anak mukim dan selanjutnya menjaga nama baik MAIK di persada pandangan awam. Di kesempatan ini, saya juga ingin rakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang telah meluluskan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 1 juta kepada MAIK bagi membantu memperkasa peranan imam-imam masjid. Juga ucapan terima kasih kepada ketua-ketua jajahan, ketua-ketua jabatan dan agensi yang sentiasa bersama memberikan kerjasama kepada MAIK untuk membangunkan masyarakat dalam semua aspek kehidupan mereka, khususnya dalam beragama dan bermuamalat. Semangat fastabiqul khairat adalah prinsip untuk kita terapkan, iaitu sentiasa bekerja dan berusaha melakukan kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan. Saya titipkan doa kesejahteraan dan keselamatan untuk mereka yang ikhlas membantu MAIK, khususnya para pembayar zakat, penyumbang Baitul Mal, pewakaf dan semua yang sentiasa beristiqamah dalam menjalankan tugasan agama walau di manapun mereka berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis menjunjung kasih kehadapan Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan atas titah amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang Berhormat Mulia Tengku dan para hadirin yang dimuliakan, majlis kita pada hari ini akan diteruskan dengan pengurniaan tauliah pelantikan pegawai masjid. Bagi meneruskan acara majlis, mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Rahman, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, untuk bersama-sama Yang Berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Daud, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serentak Negeri Kelantan, untuk menghadap seterusnya mengiringi Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan bagi menyempurnakan acara pengurniaan tauliah pelantikan pegawai masjid kepada Yang Amat Berusaha Ketua-Ketua Jajahan sebagai Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Pendidikan dan Dakwah Jajahan. Dengan hormatnya mohon dipersilakan. Majlis mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Encik Rosnazli bin Haji Amin, Ketua Jajahan Kota Baru, untuk menjunjung kurniaan
tauliah pelantikan pegawai masjid daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Dipersilakan. Seterusnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Nur Azman bin Abdul Ghani, Ketua Jajahan Gua Musang, untuk ke pentas bagi menjunjung kurniaan. Mohon dipersilakan. Seterusnya majlis mohon mempersilakan Yang Amat Berusaha Tuan Haji Muhammad Anis bin Hussein, Ketua Jajahan Tanah Merah, untuk ke pentas bagi menjunjung kurniaan. Mohon dipersilakan. Berikutnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Encik Hazmi bin Abdul Hamid, Ketua Jajahan Pasir Mas, untuk menjunjung kurniaan tauliah pelantikan pegawai masjid daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Mohon dipersilakan. Seterusnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Haji Tengku Abdul Rahman bin Tuan Yunus, Ketua Jajahan Kuala Kerai, untuk menjunjung kurniaan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Mohon dipersilakan. Berikutnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Tuan Haji Abdul Fattah bin Hasbullah, Ketua Jajahan Pasir Putih, untuk menjunjung kurniaan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Mohon dipersilakan. Seterusnya majlis mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Encik Nik Muhammad Hasanuddin bin Nik Hussein, Ketua Jajahan Macang, untuk menjunjung kurniaan tauliah pelantikan pegawai masjid daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Seterusnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Tuan Haji Rushdi bin Abdullah, Ketua Jajahan Tumpat, untuk menjunjung kurniaan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Mohon dipersilakan. Seterusnya majlis mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Datuk Haji Abdul Razak, Ketua Jajahan Pacok, untuk menjunjung kurniaan tauliah pelantikan pegawai masjid daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Mohon dipersilakan. Dan Patih mohon juga untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Encik Nik Raisnan bin Haji Daud, Ketua Jajahan Jeli, untuk ke pentas bagi menjunjung kurniaan tauliah pelantikan pegawai masjid daripada Yang Berhormat Mulia Tengku. Mohon dipersilakan. Yang Berhormat Mulia Tengku dan para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan pengurniaan buku resit zakat fitrah kepada para imam Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Untuk itu Patih mohon mempersilakan Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Hanafizi bin Abdullah, Imam Besar Negeri Kelantan, mewakili seluruh imam Negeri Kelantan, untuk menjunjung kurniaan replika buku resit zakat fitrah Maik 1442 Hijri daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan. Mohon dipersilakan. Seterusnya, pengurniaan agihan fidyah berjumlah RM510,000 Malaysia kepada para imam, masjid, bandar dan jajahan untuk diagihkan kepada para asnaf fakir dan miskin seluruh negeri Kelantan. Untuk itu Patih mohon mempersilakan Al-Fadhil Tuan Haji Sabri bin Abdullah, Imam Tua Masjid Muhammadi Kota Baru, mewakili imam-imam masjid, bandar dan jajahan seluruh negeri Kelantan, untuk menjunjung kurniaan agihan wang fidyah Majlis Agama Islam Kelantan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan. Mohon dipersilakan.
Yang Berhormat Mulia Tengku, untuk acara berikutnya, pengurniaan Tauliah Pegawai Penjarakan Fizikal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Untuk itu, majlis mohon mempersilakan Yang Berusaha Encik Wan Sahak bin Wan Stapa, Pembantu Tadbir Kanan Pentadbiran Ibu Pejabat Majlis Agama Islam Kelantan, bagi mewakili kaki tangan Pejabat Majlis Agama Islam Kelantan, untuk bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Huzaimi bin Zahari, Pembantu Hal Ehwal Islam Masjid Muhammadi Kota Baru, bagi mewakili kaki tangan Masjid seluruh negeri Kelantan, bagi menjunjung pengurniaan Tauliah Pegawai Penjarakan Fizikal daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan dalam bentuk vest. Mohon dipersilakan. Untuk makluman kita bersama, para hadirin sekalian, MAIK atau Majlis Agama Islam Kelantan telah mengambil inisiatif dan langkah yang proaktif untuk bersama-sama menyahut usaha kerajaan membendung penularan pandemik virus COVID-19 dengan melantik pegawai penjarakan fizikal. Dan mereka ini akan mengambil peranan penting sebagai memastikan prosedur operasi standard SOP di premis-premis utama MAIK dan masjid-masjid sentiasa terkawal dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, termasuk had penjarakan fizikal, pemakaian pelitup separuh muka, penggunaan pembersih tangan hand sanitizer, pengaktifan sistem daftar masuk ke premis ataupun masjid dan penggunaan pengimbas suhu badan. Majlis menjunjung kasih ke hadapan Yang Berhormat Mulia Tengku atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Yang Berhormat Mulia Tengku dan para hadirin yang dimuliakan, seketika nanti majlis ini akan diteruskan dengan pelancaran sistem e-pembayar MAIK dan aplikasi My MAIK Dashboard. Sebelum itu, marilah sama-sama kita saksikan dahulu persembahan multimedia sistem e-pembayar MAIK dan My MAIK Dashboard yang telah disediakan. Mohon dipersilakan.
Para hadirin sekalian, bagi menyempurnakan acara pelancaran sistem e-pembayar MAEK dan aplikasi My Dashboard MAEK, majlis dengan hormatnya mohon untuk mempersilakan Yang Amat Berusaha Timbalan Yang di-Pertua MAEK untuk bersama-sama Yang Berhormat Datuk Panglima Perang untuk menghadap dan seterusnya mengiringi Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan berangkat menyempurnakan gimik perasmian dengan menandatangani platform digital yang telah disediakan. Dengan hormatnya mohon dipersilakan. Majlis menjunjung kasih ke hadapan Yang Berhormat Mulia Tengku. Untuk makluman para hadirin sekalian, sistem ini telah dibangunkan secara in-house oleh Unit Teknologi Maklumat Majlis Agama Islam Kelantan dan sedia diakses melalui portal rasmi Majlis Agama Islam Kelantan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan pelancaran sistem e-pembayaran MAEK dan aplikasi My Dashboard MAEK itu tadi, maka majlis kita pada hari ini sudah menghampiri penghujungnya. Majlis sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih ke hadapan Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan atas kesudian berangkat menyempurnakan Majlis Amanat Yang Berhormat Mulia Tengku yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kepada imam-imam seluruh negeri Kelantan bagi tahun 2021 Masihi 1442 Hijri pada hari yang penuh bermakna ini. Para hadirin sekalian, mengumumkan Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan akan berangkat ke sidang media, seterusnya berangkat meninggalkan majlis. خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيب